Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Pehin Sri Tai bin Mahmud, Yang amat berbahagia Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib, kehadiran Gubernur kita hari itu menambahkan lagi meriahnya majlis kita pada pagi ini. Minta kebenaran Tuan Yang Terutama untuk berucap kepada yang hadir. Yang berhormat Tuan Speaker, Yang berhormat Menteri, rakan-rakan Menteri, Menteri-Menteri muda, Datuk-Datuk, Datin-Datin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat sama-sama berkumpul di Dewan ini pada pagi ini untuk meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah ke 1437 Hijrah bagi peringkat negeri Sarawak. Ini bermakna 1437 tahun dahulu berlakunya peristiwa perpindahan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah yang telah menjadi pemacu penyebaran agama Islam dan membawa perubahan kepada cara hidup serta tamadun manusia sejagat. Pada masa itu bilangan orang Islam sangat kecil. Mereka diseksa, dibunuh, diboikot hingga hanya 100 lebih dalam buku sejarah Madah orang tinggal di Mekah. Dan jika mereka tidak pindah ke tempat lain, namun Islam tidak dapat berkembang. Rasulullah kita, junjungan kita dengan Sayyidina Abu Bakar berhijrah ke Madinah mencari tempat yang sesuai untuk mengembangkan agama Islam atas jemputan orang Madinah. Dan dari situlah banyak orang-orang jahiliah yang dulu menganut agama Islam. Rasulullah dapat menyatu padukan berbilangan kaum yang duduk di Madinah pada masa itu. Dan dari pangkalan Madinah ujungnya dapatlah menakluk Mekah yang mereka tinggal 10 tahun dahulu. Jadi artinya Rasulullah kita ni pindah ke Madinah dapat nak mengembangkan agama Islam. Ya, belum tahu. Tapi dengan adanya pindah di Madinah, pangkalan yang baru diterima oleh orang Madinah, di situlah puncanya dapat mengembangkan agama Islam sampai menaklukkan seluruh Saudi Arabia dan kawasan-kawasan yang lain berdekatan dengannya, sampai dapat menaklukkan tamadun Rom, tamadun Persia pada masa itu. Saya percaya kehadiran kita semua pada pagi ini akan membuka satu lembaran baru dalam memperkasakan lagi perpaduan untuk mencapai kemajuan umat
berbekalkan semangat hijrah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Iman mereka masih tetap tidak berubah, sama ada air pasang ataupun surut. Kalau kita mengibal kepada sejarah awal Islam, penindasan dan dilakukan oleh kufar Makkah terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, baginda tidak sekali-kali melemahkan semangat atau menjadi penghalang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit dan maju. Sebaliknya, tekanan ini telah dijadikan penggerak cara berfikir dan pembakar semangat untuk membentuk satu ummah yang mempunyai jati diri yang kuat serta sentiasa bersungguh-sungguh untuk memajukan diri dan agama Islam. Bikin kuat tidak tu kena seksa, diboikot dan sebagainya, bikin kuat imannya. Bermakna dengan peristiwa bersejarah penghijrahan Nabi SAW dari kota Makkah ke kota Madinah sehinggalah kepada penaklukan semua kota Mekah oleh umat Islam di zaman Rasulullah, kejatuhan kerajaan Rum dan Parsi di zaman pemerintahan Umar Abdul Khattab, perluasan wilayah Islam di zaman Osman bin Affan, dan penaklukan ke atas beberapa wilayah Eropah di zaman Abbasid. Within 100 years, dalam hanya 100 tahun wafatnya junjungan kita, empayar Islam membesari dari Mekah sampai ke Eropah, sampai ke Parsi, sampai ke Rum. Hingga ke zaman kejatuhan empayar Eropah ke tangan Islam di zaman Fatimiyah dan Utsmaniyah, di samping penguasaan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Al-Bruni, Al-Batani, Al-Khawazimi dan beberapa tokoh yang lain telah menyumbang ke arah kegemilangan tamadun Islam. Dari bidang sains, teknologi, mathematics, astronomi, orang Islam melanjutkan dan menyambungkan tradisi Greece, orang Yunani Greek 2000 tahun dahulu. Apabila Eropah masih dalam kegelapan, agama Islam menyinari di Timur Tengah sebagai pusat pelajaran, pusat ilmu, pusat sains dan teknologi. Tetapi apabila kesedaran dan kesungguhan ini telah terhakis dalam kalangan umat Islam, maka kita dapat menyaksikan kejatuhan satu demi satu tamadun yang terbina sebelum ini. Selaginya mulalah mereka tidak mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan sains dan teknologi. Apa yang mereka pelajari dulu ditinggalkan. Itulah saat mulanya kejatuhan Islam, ummah Islam di dalam tamadun dunia. Kita telah dapat ditaklukkan oleh kuasa imperialis. Negeri-negeri kita dipecah belahkan macam sekarang di Timur Tengah, macam tidak orang putih motong kuih kek. Kita dipecah belahkan dengan jatuhnya empayar Turki
dunia pada Perang Dunia ke-1, macam-macamlah kuasa Eropah membahagikan apa yang tinggal kepada Empire Turkish Empire pada masa itu, yang ditaklukkan oleh Osman beratus tahun dulu, yang ditaklukkan oleh Sulaiman, Murad dan sebagainya, jatuh kerana kita tidak mengutamakan semangat perjuangan, tidak mengutamakan lagi ilmu pelajaran. Kita ketinggalan sampai sekarang. Kemunduran itu telah menyebabkan umat Islam mula ketinggalan dalam setiap aspek ketamadun, seperti ketinggalan dalam penguasaan ilmu, kepentingan dalam hal-hal politik dan sosial, kemelesetan dalam perkembangan industri dan ekonomi, kelemahan dalam hal pertahanan dan sebagainya, walaupun sebelum ini orang Islamlah yang menjadi pelopor dalam semua bidang berkenaan, terutamanya dalam menjana dan membangunkan dalam ilmu pengetahuan. We who are leaders in this field no longer honor this field, and as a result we move backwards. Kalau kita perlu mengetahui bahawa semua ini adalah berpunca daripada kelalaian orang-orang Islam pada zaman itu yang sentiasa berprasangka negatif attitude terhadap satu sama lain, serta sentiasa berselisih faham antara semua mereka. Walaupun kebanyakan perkara itu hanya masalah puru atau perselisihan mazhab, tetapi diperbesarkan dalam akhirnya ada perselisihan dan kebencian mula terbit dalam kalangan mereka hingga membawa kepada kemarahan dan permusuhan. Perkara yang kecil sebab perselisihan mereka itu antara mazhab dan sebagainya telah dibesarkan. Mesti berhenti berperang sama diri. Sunni lawan Syiah dan sebagainya. Syiah habis-habis. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk mencapai kepentingan puak masing-masing tanpa mempedulikan kesannya terhadap Islam itu sendiri. Sebab itulah kita hari ini patut belajar dari kesilapan masa lepas itu. Kita perlu bangkit mengutamakan ajaran-ajaran agama yang menyuruh kita bersatu padu, bekerjasama, berbaik-baik, menyumbang tenaga dan idea, tenaga fikir dan intelek ke arah pembangunan ummah dan agama yang lebih sempurna. Bukan untuk meruntuhkan, tapi untuk membenakan. Positive thinking instead of negative thinking. Kini Islam mengharapkan pendukung yang bersedia untuk berusaha gigih ke arah kebaikan Islam dan manusia sejagat. Sebab itulah dalam Islam tuntutan fardu dan fardu ain dan fardu kafiyah berjalan sering demi menjaga kepentingan pribadi dan awam. Begitu juga Islam sering mengalakkan umatnya menjadi penyumbang ke arah sesuatu kebaikan. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada manusia lain. The best human being is a person of service to other human beings.
Sama ada manfaat itu dalam bidang keilmuan, ekonomi, pertahanan dan sebagainya, yang semuanya menjurus ke arah kebaikan manusia sejagat. Tuntutan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran juga menjadi satu dasar dalam mewujudkan tamat satu tamadun yang hebat dan berwawasan. Dalam sejarah dunia, mana-mana bangsa atau kaum yang membiarkan atau mengenepikan dasar ini pasti akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Kejatuhan Rom oleh kerana mereka mengabaikan sains dan teknologi. Mereka telah hanya senang menang saja, hilang semangat perjuangan. Itu sudah menjadi tauladan bagi orang Islam pada masa itu, tapi mereka mengikut macam Rom juga. Di atas kesedaran inilah kita melihat pembangunan modal insan menjadi agenda utama dalam pembentukan negeri dan negara yang maju dan berdaulat. Ini meliputi soal integriti, kemampuan dan keinginan untuk bersaing, kesanggupan untuk menghadapi cabaran dan dugaan, berinovasi, jati diri dan kesediaan untuk menjaga kepentingan orang lain. Golongan yang perlu diangkat dan dibina ialah para remaja dan belia. Remaja hari ini adalah pemimpin pada masa akan datang, adalah satu hakikat dan juga amanah yang perlu kita pikul dan jaga. Seorang profesor telah berkata, dalam sesebuah negara terdapat satu aset yang lebih berharga dari emas putih, lebih berharga dari emas kuning, lebih berharga dari emas hitam, yaitu golongan remaja mereka. Tentang dua perkara ini, yaitu pertamanya tentang kesilapan-kesilapan masa lampau, dan keduanya tentang cabaran dan tuntutan hari ini. Kita mesti berubah atau berhijrah ke arah memenuhi keperluan-keperluan semasa dan keperluan-keperluan masa depan dalam semua bidang. Kita mesti berusaha dengan penuh, bersengaja dan terancang untuk membimbing dan membentuk seramai mungkin umat yang berguna di masa hadapan datang supaya mampu menyumbang ke arah kesejahteraan umat Islam di negara ini dan seterusnya dalam kalangan umat Islam sejagat. Saya mengucapkan terima kasih dan syabas khususnya kepada Majlis Islam Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak, Pejabat Residen bahagian Miri dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.